Boleh kita mulakan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu wa ila hadratin jami'il awliya'i was salihin muslimin wal muslimin rahmatika rahmar al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada pihak pengurusan Surau An-Nur Seksyen 20 yang dikasihi, kepada semua para penonton sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Raudatul Jannah, perkongsian pada waktu maghrib ini dalam suasana pandemik. Mudah-mudahan ada kebaikan yang akan dapat kita kutip daripadanya. Walaupun suasana ni nampaknya makin ketara beratnya, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sesuatu yang dapat kita pelajari rahsia di sebalik peristiwa. Kerana setiap satu tu berlakunya dengan izin Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi, kita nak sambung semula sebenarnya atas tajuk pengurusan tekanan ataupun stres dalam Islam ni. Pada kuliah yang lepas kita menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan stres dan beberapa kaedah secara umum yang menjadikan tekanan itu menimpa kita. Ada tekanan kita sebutkan, tekanan yang membina. Jika kita dapat ulang sedikit balik supaya kita tidak lupa, dan bagi yang baru mengikuti tajuk ni, stres yang membina ataupun stres ini adalah stres yang dia datang seperti duduk rumah mak, segala-galanya dikongsi oleh mak, ayah, tak payah bayar sewa. Tiba-tiba kita dapat kerja. Stres tak? Stres. Time bangun kena ada, time balik kerja tak boleh balik ikut suka. Lepas tu kenderaan kita pakai, sekarang kita kena isi minyak sendiri. Macam tu lah stres. Tapi dia panggil stres membina sebab apa? Ada kelegaannya, ada kelapangannya sebab ujung bulan dapat gaji. Dapat kongsi pula dengan orang kita sayang, pada mak dan ayah kita. Dapat kita kumpul duit untuk kita buat beli rumah, beli kereta. Itu dia panggil stres yang membina. Duduk seorang, okey, tak ada apa pun. Bebanan, tanggungjawab sangat kan. Kahwin, stres. Dapat anak, lagi stres. Tapi dipanggil stres yang ada jalan keluarnya kerana ada orang boleh kita kongsi, somebody to share. Ada orang telah selesaikan hajat kita, baik sebelah isteri atau sebelah suami. Ini stres yang ada membina. Waalaikumsalam, Cik Razak. Alhamdulillah. Saya cuba nak buat sesantai mungkin, tuan-tuan puan, supaya kita nampak benda ni tak berat sangat bagi kita. Stres yang susah ni dipanggil distress, yang selalu mengacau bilaukan kehidupan kita, perasaan kita, rumah tangga kita, sampai orang bertindak di luar kewajaran. Yang kita tengoklah berlaku hari ini, saya pun tak payah sebut, tuan. So, apabila stres ni datang pada kita, kita kena uruskan dia. Kena uruskan. Kalau tidak, dia akan terus kekal duduk dalam diri kita. Dia duduk dalam diri kita, mula-mula dia panggil memendam rasa seorang-seorang. Lama-lama, dia akan jadi dendam. Bila dendam ni sama ada dia musnahkan diri dia ataupun dia musnahkan orang lain. Kemudian atas lagi dia akan jadi pada
pergi sampai peringkat halusinasi, ada dua wajah dalam diri dia. Akan ada sesuatu yang lebih dominan yang akan mengganggu hidup dia, yang itulah yang keluar dia bertindak. Kadang orang tu dia pakai tudung, kita tengok satu hari dia tak pakai. Ada orang waktu siang jadi manusia yang sopan, waktu malam dia berubah. Ada tuan-tuan. Dia dah, benda lain tu dah menguasai diri dia. Sama ada dia cederakan diri dia satu peringkat yang lebih berat, ataupun dia cederakan orang lain. So, stres ni perlu kita lihat, tuan-tuan. Sebab dia akan sampai peringkat dia hilang langsung kewarasan dia. Dia jadi manusia yang bukan lagi normal. Asalnya orang baik. So, mari kita tengok beberapa perkara yang menyebabkan jiwa kita jadi kosong ni. Antara faktornya ialah ditinggalkan. Ditinggal ni bukan mesti ditinggal kekasih, tuan-tuan. Yang orang bunuh diri, kita tengok sebagainya kan. Kita nampak macam kecil, tapi bagi dia besar. Sebab dia dah tak ada mak, tak ada ayah. Dia bagi segala-galanya pada orang yang dia sayang, tiba orang tu tinggalkan dia. Macam tu lah. Berat bagi dia. Pada kita tak ada apa sangat. So, sebab tu manusia ni dia kena isi banyak dalam diri dia. Di atas sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati dia kena ada Allah. Kena ada. Jadi kita akan tunjuk kaedah-kaedah lah kejap lagi. Macam mana kita nak buat supaya kita terasa Allah tu bersama dengan kita. Dan inilah satu perintah dalam Islam. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Terasa keberadaan Allah mengawasi kita tu. Rasa takut, rasa cinta kepada Allah ni. Ditinggalkan termasuk juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dia selama ni bergantung seperti mak dan ayahnya, tempat sandaran dia. Susah macam mana pun bila dia balik, dia cerita kat mak dia cakap macam orang lain cakap juga, tapi benda tu touch hati dia. Tiba-tiba orang tu tak ada dalam hidup dia. Berat tu bagi dia. Ada orang tu antara stres jadi dalam hidup dia ni. Ditinggalkan oleh isteri yang sah ni, bukan tinggalkan boyfriend girlfriend ni. Suami yang sah duduk bersama dengan dia 30-40 tahun. Ada orang bunuh diri kan. Orang bagus-bagus. Kalau kita tengok balik dalam YouTube baik dan sebagainya, kita akan jumpa. Kalau kita surf internet, tengok orang hebat bunuh diri, orang Islam tuan-tuan. Di negara Malaysia ni. Hebat. Cerdik. Tapi dia letakkan di situ keutamaannya, segala-galanya. Pada isteri, pada suami. Hilang tu macam, dia hilang betul. Kosong sungguh hidup dia ni. Ini antara punca. Kemudian banyak masalah antara punca stres juga. Banyak sangat. Sampai tak jumpa jalan keluar. Kewangan satu bab. Isteri datang sakit. Suami pula berhenti kerja. Bertimpa-timpa macam tu lah. Apa orang... Saya pun dengar ada orang sebutkan. Dia kata, sudah batuk ditimpa tangga. Itu kita pernah dengar kan. Ada orang sambung gitu. Tangan pula terkena tahi, mata pula dipagut ayam. Oi, dahsyat tu. Panjang. Boleh sambung lagi tu. Ni dah bertimpa-timpa. Kan? Masalah datang ni antara punca. Bebanan tu jadi berat, dia menanggung. Kita tengok orang tu normal je. Dah sembahyang tak tinggal. Kalau kata time pergi kerja sebelum PKP tu pergi. Kat office tu kalau tak ada dia, rasa tak meriah office. Dia tu lah pemeriah kat office. Rupanya dia buat tu untuk nak tutup. Dia masuk dalam kereta nak balik rumah. Menangis seorang-seorang atas kereta. Dia yang tahu beban apa yang dia tanggung. Tu dalam keluarga dia. Di kampung pula tu. Ada adik dia yang buat hal. Mak dia tak boleh cerita kat orang lain. Untuk cerita kat dia. And he or she can never say no. Dengar je lah mak duk cerita. Berat dia menanggung semua tu. Kat office pula orang suka bebankan dia kat kerja. Sebab jenis orang bagus. Kerja dia tak siap duk ambil pula kerja orang lain lagi. Tak boleh kata tak. Dia ada limit manusia ni. Sama ada dia patah balik tu dia rosakkan orang ataupun diri dia sendiri binasa. Ada orang kecewa dalam hidup ni. Antara punca stres yang banyak kali kecewa. Dia kecewa dengan hidup dia. Tak tahu kenapa. Dia rasa tengok pokok untung kau. Untung
Tapi memang antara ubat, kalau kita nak ubat kekecewaan ni, adalah tengok pada alam. Sebab alam ni tak pernah berbohong. Macam saya kata, kalau kita tengok kat pokok pisang. Pisang tu, Masya Allah. Dia tengah berbuah, naik elok buah dia. Lepas tu orang nak jadikan pokok tu subur. Anak dia di kiri kanan tu ada 2-3 pokok. Dia orang tarik keluar 2 pokok. 2 anak tu. Tinggal satu di tepi mak. Nak sambung perjuangan mak tu. Dia kalau anak dia keyau jerit, mak, dia orang kidnap kita. Who cares? Kan? Siapa peduli? Pisang merajuk tak? Tak merajuk, tuan. Dia tu buat lembek ke, tumbangkan diri dia mati lebih baik lah. Dia terus je. Sebab dia dicipta Tuhan untuk berbuah. Lagi dia tak berbuah, dia takkan berhenti. Masya Allah. Macam-macam orang buat kat pokok pisang. Ambil daun, ambil jantung lah, tengok buah dah ada. Dia duduk berbuah tu lah. Dahsyat, tuan-tuan. Sampai dia berbuah, dia mati. Sebab prinsip hidup dia berbuah hanya sekali. Tapi belum sempat berbuah, aku tak kenal kecewa. Hebat. Belajar dengan pokok ni. dia lagi hebat daripada kita ni. Nak kecewa buat apa? Kita nak kecewa, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, kita pergi tempat training anjing, tuan-tuan tengok. Sampai ada ulama' tulis, tuan-tuan, pada anjing ni ada beberapa sifat awliya Allah. Antaranya dia taat. Taat tahap gaban. Gaban sungguh. Tuan dia ambil kayu, baling. Dia tepuk kepala seekor anjing tu. Anjing tu pergi kejar. Kejar kayu, tuan. Mula balik kat tuan dia. Dapat tuan dia baling lagi. Dia pergi hambat. Sebab dia tahu tuan dia baling tu untuk dia hambat. Dia tak tanya dah. Tuan dia baling-baling. Sampai 100 lebih, tuan-tuan, kali. Lah kali dia berhenti. Berhenti tu tanda ingkar kah? Tuan dia kata tak, dia letih. Dia terus duduk dengan empat-empat. Kaki depan dengan belakang dia duduk. Bersimpuh situ. Maksud dia nak beritahu apa kat tuan dia? Aku tak larat dah. Kalau kau larat, aku pergi kutip. Dia berjalan juga pergi. Cuma dia berhenti. Nama nak ingkar, berdiri terpacak, bodoh, duk baling kayu je. Kau ingat aku ni apa? Tak, tuan-tuan. Oh, hebat. Ni, makhluk Allah. So, kalau kita kata kita nak kecewa, makhluk yang tak berakal, tak ada kaki, tak ada tangan macam pisang, tuan-tuan. Nak lari ke mana? Duduk situ aja. Dia tak. Tu Tuhan suruh kita belajar. Tuhan sebut dalam Quran, afala tatafakkarun. Kalau kita rujuk dengan Allah, tuan-tuan, kita takkan. Kita tahu semua ni adalah rahsia di sebaliknya. Ada sebab Tuhan dibuat benda ni bagi kita. Sebab Tuhan nak ringankan sakarat, Tuhan nak mudahkan kita bila menghadap Allah nanti. Sebab kita ada kisah-kisah lampau kita yang Tuhan nak padamkan dengan cara Tuhan datangkan hal ni. Kalau kita rujuk, kita rajin mengaji, kita nampak jalan dia. Sebab bila kita serah balik diri kita ke Allah, kita jadi tenang, kita jadi lapang. Sebab kita tahu kita tidak memiliki. Kita pegang barang apa pun, bukan milik kita. Semua tu sementara. Tuan tahu kan, dia orang buat satu kisah, satu orang kaya. Dia nak atasi kecewa dia macam mana. Dia pergi jumpa tukang cincin. Dia suruh buat satu cincin dan tulis satu kata-kata atas cincin tu. Kata-kata yang mudah untuk dia faham. Supaya dia boleh bawa hidup dengan tenang. Dengan pakai cincin tu, dia akan tengok kat cincin. Tukang buat cincin ni tu pening. Saya fikir. Sampai hari ketiga dia dapat satu idea, dia tulis satu. Bila tuan dia pakai, tuan dia senyum. Dia bagi upah kawan tu. Syukur tak terkata. Apa kata-kata dia itu? Semua ini akan berlalu. Semua ini akan berlalu. Itu je kata-kata. Dia pakai cincin tu, dia dapat buat bisnes berjaya sungguh. Dia tengok cincin tu, semua ini akan berlalu. Datang rasa pemurah dalam diri dia. Munfik, dermawan. Bagi. Sebab dia tahu semua ini akan berlalu. Bila datang mati, dia akan tinggalkan. Yang milik dia, apa yang dia bagi. Dia pernah jatuh, tuan-tuan, kecewa. Dikecewakan oleh kawan sendiri, partner dia. Dia tengok cincin tu, semua ini akan berlalu. Artinya apa? Akan tiba waktu bangkit semula. Kamu akan dapat teman yang lebih baik. Kamu akan jumpa bisnes-bisnes yang lebih bagus. Masya Allah. Berlaku kematian kepada orang yang dia sayang. Mak ayah dia. Semua ini akan berlalu. Masya Allah. Artinya Tuhan bagi ganti. Anak dia tumbuh besar. Menyayangi balik rumah ayah. Masih ada orang panggil kita ayah. Abang. Masih ada orang panggil kita abang. Yang masih ada suami panggil kita sayang.
InsyaAllah. Ni cara melayani hidup kita yang datang. Tak ada kecewa. Tapi kalau kita tengok pada benda tu saja dengan mata kita, memang kecewa. Bila kita tengok dengan mata hati, kita buka minda kita, fikiran kita. Masya Allah. Tuhan tidak pernah menzalimi kita. Ada orang punca kecewa, punca stres sebab dia tiada tujuan hidup, matlamat hidup tak ada. Buat apa pun tak menjadi. Dan dia suka lompat-lompat. Tak sempat benda tu nak menjadikan hasil, dia pergi lompat tempat lain. Tuan-tuan tahu, dulu di KLIA, ada budak-budak kita lepas SPM pergi minta kerja. Orang tu terima kerja, dia terus lantik jadi penyelia. Bagi gaji kat 1,006, dia bagi gaji kat budak tu. Padahal baru SPM je. Sebab pekerja bawah tu ramai, dia nak bagi budak tu kekal duduk. Dia nak pula boleh dui bahasa Inggeris pun boleh communicate dengan penumpang yang datang dan sebagainya. Tak lama duduk. Kawan-kawan duk kata, kau duduk sini, muka lawa tapi kerja cleaner. Lari tuan-tuan. Orang beritahu kata nak kutip buah kelapa sawit dapat 2,500 sebulan. Dia tak tahu macam mana duit dapat, macam tu tenaga dia kena perah. Garing muka-muka. Lari. Lah ke dia umur 30 lebih, kahwin pun tak, tengok buat apa. Jadi ni, tukang cuci kereta. Yalah, halal tentu bab. Tapi nak cerita, budak yang cleaner dulu tu, budak Bangla, budak Indon, sekarang dah jadi supervisor dah, ganti tempat dia, gaji lagi tinggi pada dulu. Semua orang lalu. Tapi siapa tabah melaluinya? Penting. So saya kata bila kita tahu tujuan hidup kita, kita akan lalu dengan tenang. Kita takkan mudah kecewa tengok orang lain lebih pada kita. Itu bahagian dia. Masya Allah. Cinta lebih sangat pada dunia pun kita kecewa sebab kita tengok ada orang lain dapat lebih pada kita. Mula tak tenang hati. Kita kalau kejar dunia, kita pantang tengok orang lain lebih pada kita. Macam mana dia dapat? Dia buat apa? La ilaha illallah. Padahal kita dah ada kereta, dulu naik motor. Itu maksud saya. Dulu bujang, sekarang dah ada isteri, dah ada suami. Balik rumah banyak benda-benda remeh-temeh, ada orang tolong selesaikan. Ada anak. Penghibur kita banyak, kan? Tapi kita suka tengok kat orang lain, memang kita takkan senanglah hidup ni. Di antara punca-punca jadi begini, pertama kali kita kurang mengisi jiwa kita ni dengan mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Tapi nak zikir yang macam mana? Lidah dan hati kita tu sekali. Dan dia berzikir. Maksudnya bila lidah ucap, hati ikut. Itu baru panggil berzikir. Kalau tidak, dia panggil baca zikir. Tak tenang juga. Solat itu adalah zikrullah. Kenapa kita solat tak tenang? Sebab kita hanya baca satu yang rutin, yang kita dah biasa baca sejak kita balik dulu sampai sekarang, kita tak berubah. Tapi kalau kita solat dengan kita faham apa kita buat, rukun qaulinya, rukun fi'linya, kita akan buat dengan penuh tertib dan beradab. Sanggup ke kita baca dalam sujud, duduk antara dua sujud? 8 doa tu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sanggup ke tuan-tuan? Cuba kita duduk depan orang, kita minta. Kita minta anak kita cukuplah mai depan kita. Ayah nak ni, ayah cikgu beritahu ni. Ayah tak cukup ni, ayah. Kita kata ni. Ayah kau apa? ATM. Cocok keluar duit. Cuba cakap beradab sikit. Dengan anak kita tak boleh. Tapi kita buat dengan Allah. Bayangkan tuan-tuan. Tuhan nak selesai masalah kita. Cara kita buat. Masya Allah. Kita nak solat cepat berakhir. Jadi kita bukan solat dengan hati kita. Roh kita tak ikut pada waktu tu. Mana nak tenang? So kita nak kena adjust balik ni tempat ni. Saya ingat suasana pandemik ni kita boleh buat tuan-tuan. Sebab kita punya masa untuk kita sandarkan dengan Tuhan ni banyak sungguh. Sebab hati kita mudah remuk. Hati kita mudah berkecai. Suasana macam ni, bila nak berakhir ni, ya Allah bertambah lagi hari ni. Macam tu lah dia datang. Duk ya Allah, ya Allah. Reti hati kita dah mula sangkut dengan Allah tu. Cuma kita nak kena buat dengan teratur. Kalau kita buat dengan ilmu, Masya Allah, kita akan beroleh ketenangan yang bagus. Reti ni sekolah direct daripada Allah. We are still at school.
living in the largest university in the world. And this school is called what? The Living University. Siapa maha guru dia? Allah. Sekolah kehidupan ni. Allah sedang didik kita. Ya kan? Lepas tu kita kerap buat dosa. Ni benda-benda yang jadikan kita risau. Antara punca risau adalah kita banyak buat dosa. Orang soleh dia lain. Dia buat terbuat dosa kecil. Dia rasa macam berat. Tak tenang hidup dah. Kecil ya. Kita tengok klip yang tak elok lah kata. Tengok. Astagfirullah. Tak tenang terus dah. Allah, kenapa ni? Apa hal ni? Selama ni kau tak pernah macam ni pun. Dia risau sepanjang hari. Sampai ganggu makan dia. Duduk atas tempat solat lama, istighfar dia. Lama berdoa dia. Baca Quran lebih lagi sebab dia cadang nak ganti balik apa yang dia. Masya Allah. Tapi bagi orang biasa ni, dia tak rasa apa pun. Kering je. Sebab dah hati tu marid, macam kita bicara hari tu. Hati dia tu marid. Dia sakit. Antara punca lain, sebab dia tak pernah rasa cukup dalam hidup ni apa Tuhan bagi kat dia. Berat lah tu. Dia tak pernah rasa puas. Prinsip hidup nak bagi tenang ni macam mana tuan? Dalam soal hidup, kita tengok orang yang bawah daripada kita, yang dapat kurang daripada kita. Kita rasa Masya Allah. Maksudnya kalau kita buat secara mudah lah, kita tengok kan. Kita yang ada tangan kaki ni tengok pada orang yang tak ada tangan. Orang tak ada tangan tengok tak apa, tak ada tangan kaki ada boleh bergerak. Orang tak ada tangan, tak ada kaki pula tengok pada orang yang terlantar sakit. Syukurlah. Boleh juga ucapkan sesuatu. Orang yang sakit pula, syukur. Aku masih seorang Muslim. Susah di dunia. Aku harap mudah-mudahan jadi tuan. Kaya di akhirat. Nanti nampak tak? Jadi orang Islam ni, Masya Allah. Allah bagi nikmat pun dia bagus. Allah bagi dia susah pun dia jadi bagus. Bagi nikmat dia syukur. Bagi kepayahan dia sabar. So, macam mana kita nak isi jiwa kita yang kosong ni? Ada beberapa perkara di sini. Saya cuba senaraikan dengan waktu yang ada kepada kita ni. Tuan-tuan ni. Jika ada soalan, tuan-tuan keluarkan kat situ. Nanti saya boleh tengok sekali di sini. Kalau ada sesuatu yang boleh kita jawab. Okay. Sebab bicara bab ni, dia kadang ada soalan yang banyak kalau kita buat dekat luar ni. Dia akan banyak sangat pertanyaan-pertanyaan yang dia tanya. So, saya harap jika ada, kita bolehlah nanti sama-sama berkongsi di sini. Okay. Yang pertama sekali, tuan-tuan, kita nak bagi jiwa kita ni terasa lapang, tenang, lalu hidup ni. Kan? Apa saja kita buat, kita niatkan kerana Allah. Untuk siapa, tidak ada masalah. Kerja ni, saya kerja sebab untuk nak bantu. Kan orang sebut itu, nak bantu suami. Saya buat kerja tambah ni, balik pada kerja, bawa ni Grab lagi, ataupun saya bawa macam-macam lah kan. Makanan dan sebagainya. Untuk deliver kat orang dan sebagainya. Saya buat ni sebab anak saya perlukan, duduk kat universiti, perlukan duit. So, saya kerja ni untuk dia orang. Untuk. Tidak ada masalah. Saya kerja untuk nak bantu mak dan ayah saya di kampung. Untuk. Tidak ada masalah. Tapi kerana, buat semua tu kerana Allah. Apabila kita buat kerana Allah, kita jaga betul adab. Kita tak kisah pun kita dapat banyak mana sebab kita kata, inilah yang Allah bagi pada aku. Dan dia buat di semua tempat, dia buat yang terbaik. Tu kalau beza kalau orang buat kerana Allah. Tu kita dengar-dengar kadang-kadang yang bawa food delivery tu kan, dia boleh tolong orang lain. Tuan-tuan boleh tengok dia ada waktu pula nak berhenti, dia bawa air botol yang 500 ml tu ambil wuduk. Sekali je nak bagi dapat sah wuduk tu dan solat. Dia bawa siap-siap dah. Ni kerti orang dah buat preparation untuk jadi bagus. Allah suka sebab Rasulullah pernah sebutkan tentang kesukaan, kecintaan Allah pada seorang lelaki yang mengembala kambing kat bukit. Dia bawa air untuk ambil wuduk. Lepas dia ambil wuduk, dia azan. Dia buat solat sunat. Dia iqamah dan dia buat solat fardu. Allah suka betul pada orang tu. Ketika dia buat sesempurnanya. Tak banyak.
Jaga kambing lagi. Jaga kambing tuan dia, bukan dia punya pula tu. Tapi Allah suka betul. Tu tuan-tuan, kalau kita buat satu kerja kan, kita tak usah banding dengan orang lain. Kita buat apa yang terbaik kita boleh buat. Itu yang Allah pandang. Allah bukan macam manusia. Saya selalu sebutkan hal ni. Kalau Allah macam manusia, orang yang bagi duit beratus ribu, ada mock-up check, media ambil. Nampak banyak dia bagi. Kita yang bagi RM1. Hari Jumaat bagi lebih sikit, RM10. Siapa nak masuk kan? Tapi Tuhan pandang. Tuhan pandang berat kamu menanggung. Setiap orang tak sama. Semalam mati, tuan-tuan. Antara seorang da'i pendakwah yang bagus, Ustaz Fadli. Islam kan sampai 2,000 orang lebih di pendalaman Sabah dan termasuk juga di sini. Kena demam 3-4 hari, akhirnya kena COVID, meninggal. Payah nak cari ganti macam tu dah. Kebahagiaan bagi dia adalah dia Islamkan orang. Setiap hari dia nak cari orang untuk Islamkan, balikkan pada fitrah. Hebat, kita tengok pun kita cemburu semua nak dapat Islam satu orang pun payah. Kadang kita dapat cakap depan orang Islam nak beritahu kita nak pergi solat Zuhur. Sorry, saya ada kerja sikit. Nak bagi tahu kata kita, sorry, I have to perform my prayer as a Muslim. It is my obligation. Senang kan nak cakap kat dia? Susah tuan-tuan nak jaga hati dia. Tu macam mana nak bawa dia pada Islam? Nak cakap yang tu pun kita susah. Cuba kita cakap macam tu. Tak kagum ke dia tuan-tuan? Bagusnya dia ni. Tak boleh tinggal Tuhan dia. Kan? Tapi kita tak boleh keluar. Syaitan ni dahsyat tuan-tuan. Dia tak bagi orang tu dengar benda yang bagus. Tapi dia ni tuan-tuan hebat. Tu kebahagiaan bagi dia. So kita tak boleh macam tu. Kita buat apa yang boleh kita buat yang terbaik lah. Islamkan rumah kita. Jangan bagi ada maksiat dalam rumah kita. Kalau kita tak boleh cegah mungkar di luar, jangan bagi ada mungkar dalam rumah kita. Dalam diri kita. Itu antara cara mencegah mungkar. Jangan kita benci tapi di rumah kita ada. Itu maksudnya. Kita jadi bagus lah. So kita buat semua ni tuan-tuan, buat kerana Allah. InsyaAllah kita akan jadi bagus. Setiap benda kita buat akan jadi elok. Bila dia buat macam tu, dia akan rancang, dia akan susun supaya setiap benda tu dapat. Orang yang patutnya dapat. Tempat yang sepatutnya beroleh kebaikan daripada dia akan beroleh kebaikan. Dia jadi bagus. Dia sampai ke masjid kan, contoh. Dia tengok ada tandas yang orang tak flush. Dia nak masuk tandas lain, tengok tak flush. Memang dia tak masuk tandas tu. Tapi dia flushkan tandas tu supaya selesai masalah yang ada. Dia masuk tandas lain. Ada orang macam tu. Orang hebat lah tuan-tuan. Dia tengok ada seorang makcik duk bawa barang tolak, nak masuk kereta, nak buka pun payah. Dia pergi sekejap. Dia letak barang dia dalam kereta, dia datang. Ataupun dia letak sekejap. Pergi kat makcik tu. Boleh saya tolong? Dia tak boleh tengok. Ni orang bagus lah tuan-tuan dalam hidup ni. Ada orang dia pergi tuan-tuan kan. Dia tak boleh nak buat lah macam dakwah dan sebagainya. Dia pergi tanya tokai kedai kan. Ada ke orang yang berhutang tak bayar? Ada, dia kata ada 3 bulan lah tak bayar, dia kata. Oh ya. Yeah. Saya nak bagi lagi pun saya bimbang. Berapa banyak? 150 je. Dia buat keluar duit, dia bayar. Besar tu. Sama macam kita bagi makan orang. Kita selesaikan hajat dia. Dia tak tahu pun. Tak payah sebut lah. Nanti dia datang lagi. Nak ambil barang apa? Dah ada orang tolong bayar untuk awak. Kita kata dia ni akan berhutang lagi. Jangan bagi syaitan lintas dalam diri kita. Kita buat baik, janganlah. Jangan nanti orang nak ucap terima kasih. Hati kita lapang lah. Hati kita tenang. Sebab kita buat tu kerana Allah. Dan nampak? Perempuan pun buat macam tu lah. Kan? Kita letih-letih pun perempuan duduk di rumah. Dalam kerja kat luar kan. Kita kena buat balik ke rumah. Kadang meja pun kongsi meja yang sama. Dulu tak. Sekarang meja tu kongsi. Saya dengar cerita. Suami nak pakai, dia pun nak pakai juga. So kita buatlah pembahagian. Kita jangan kurang apa yang kita bagi. Boleh bagi pada suami, pada anak. Jangan kurangkan. Walaupun kita nampak sebelah pihak sana kurang ke. Jangan jadikan orang sebelah sana tu guru kita. Selagi kita boleh buat yang baik, kita buat yang terbaik. Kerana Allah. Itu yang Tuhan nilai tu. Hidup kita lapang, kita sihat sampai hari tua. Anak-anak kasih kat kita. Tak suka perempuan. Buat kerana Allah. Okay. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Sebab istighfar ni boleh selesaikan masalah.
boleh tertunai hajat. Orang datang jumpa dengan Imam Hasan al-Basri mengadu. Ada masalah dalam hidup. Seorang lagi mengadu tentang kepayahan dalam soal rezeki. Ada orang datang mengadu tentang tak dapat lagi anak sampai sekarang. Ketiga-tiga tu dia beritahu jawapan yang sama je, suruh istighfar. Dan ketiga-tiga tu datang balik kemudian. Dia bagilah suruh istighfar bacaannya ini. Orang ni dia suruh buat bagian, orang ni suruh buat bagian. Tiga-tiga tu datang kemudian bagi tahu, ucapkan syukran jazilan katsira. Dia akan dapat apa yang dia orang nak. Istighfar. Kadang Tuhan buat benda tu semua tu, saya kata Tuhan tahu. Dia pemilik diri kita. Dia buat tu dia suruh kita balik dekat dia. Tojok dekat dia selalu. Minta dekat dia, minta ampun. Dia suka. Dia tak tahu ke? Dia tahu masalah kita, tapi dia nak kita. Itu tanda dia sayang kita. Dia suruh kita rujuk dekat dia. Sayang betul dia kat kita. Istighfar dah berbagai lah. Mana kita rasa kita mudah bagi kita. Sama ada yang ada dalam Al-Quran ataupun yang disusun oleh para ulama. Mana-mana aja tuan-tuan. Istighfar yang tidak ada masalah. Melainkan apa yang dalam solat kita kena baca apa yang dah diperuntukkan lah. Lain pada solat, baca. Berbuatlah. Dan nak istighfar macam selalu saya sebutkan tuan-tuan kan. Jangan nanti atas masjid, lepas solat. Kan? Di mana aja kita sedar kita bersalah, tak pun. Tersalah hati ni berkata buruk pada orang, apa mata kita nampak, astaghfirullahalazim. Tengok isteri kita kan, kita cakap begitu, tengok anak kita, ya Allah, budak ni tak jadi orang dah. Astaghfirullahalazim. Macam tu lah. Dapat telefon kita tengok ataupun kita baca WhatsApp, astaghfirullahalazim. Tentang saya nak beri satu panduan tuan-tuan kan, perempuan yang ada. Kita kalau dalam WhatsApp kan, kadang kita nak jawab kan, kalau benda-benda tu benda baik daripada Allah kan, benda tu datang daripada Allah, subhanallah. Tulis subhanallah dulu, tu baru kita kata hebatnya ya. Contoh gitulah, sebelum tulis hebatnya, subhanallah. Sebab apa? Bila kita letak aja kalimah-kalimah kepada Allah ni, apa kita tulis lepas tu akan dikawal. Kalau benda-benda yang tak elok berlaku, astaghfirullahalazim. Takkan kita nak tulis benda mengarut lepas itu. Ni cara mengawal diri. Kaedah ni sangat berkesan bagi orang awam macam kita ni lah. Betul ni? Benda-benda kalau kait dengan Rasulullah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kata banyakkan selawat je. Kita type lah sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa cinta pada Rasulullah baru kita sebut. Kita takkan sebut benda-benda tak elok dah. Macam tu lah. Benda-benda yang biasa berlaku, Masya Allah, kehendak Allah kan. Jadi apa kita tulis lepas tu akan jadi elok. Dia berterutan dengan kita tersandarkan kepada Allah dulu. Ni teknik-teknik. Nak kawal diri kita supaya jadi bagus selalu. Tangan kita jadi elok. Tak cukup kat hati istighfar. Sikap kita kena start berubah. Yang ketiga, tinggalkan maksiat. Ataupun jauhi. Kan? Maksiat ni. Kita duk tengok internet dan sebagainya. Kan? Kadang kita nak tengok review filem ke apa. Kalau kita tengok filem tu macam tu, kita dah start tengok dah gambar ni tak elok. Terus kita keluar. Jangan kita terus nak pergi tengok lagi. Sebab bila kita terjebak, dosa yang tuan-tuan, bila kita start masuk, dia nak keluar susah dah. Dia diralit. Tu jangan cuba-cuba nak masuk. Macam orang kata Dajjal ni lah kan. Hakikat Dajjal yang akan datang ni. Lepas tu minta dijauhi. Bukan kata jumpa nak lawan dia, tak boleh. Bukan daya kita. Jumpa tertarik. Kalau orang beritahu kata Dajjal dah sampai, kita pun search internet tengok, oh Dajjal duduk kat tempat, tengok terus nak pergi. Sampai level tu tuan-tuan. Nak cerita hebatnya sihir dia tu Allah Ta'ala bagi untuk menguji iman seorang. Mengasingkan antara mukmin dengan kafir dan juga munafik. So kita kena start dah. Tangan kita tu biasakan type benda-benda yang elok. Kalau tak elok tu tinggalkan terus. Mata kita biasakan tengok. Jauhi. Terutama yang berbentuk media sosial lah. Sebab kita mudah sangat baca cerita orang politik paling banyak. Tuan-tuan, sampai kita pun naik geram dan sebagainya. Kita pun baca pun tak sah. Tuan-tuan. Sebab bila kita baca, artinya kita akan jadi menetap dalam hati kita benda kita baca tu. Akhirnya bila kita jumpa orang, kita nak luahkan apa yang kita baca. Jadi gitulah selalu.
Akhir kita pun bercakap benda kita tak tahu benar ataupun tidak. Kalaupun benar, benda tu tak boleh selesai masalah. Jadi lara, sia-sia. Malah boleh jadi fitnah pula lagi. Jadi umpatan, bertambah-tambah. Kita balik kosong amal ni, tu kita paling takut. Atau kata benda tu yang buatkan jadi hati kita tak tenteram. Sebab kita terlibat dengan hal-hal yang macam tak patut kita libat, kita tak boleh selesai. Kalau boleh selesai, tidak ada masalah. Kalau kita kawan baik dengan orang politik itu, boleh pergi jumpa dengan dia. Kita lah orang yang paling bagus. Pergi ya jumpa. Dia anak saudara kita ke, pak saudara kita. Lontarkan kata-kata yang baik kepada dia. Bagi nasihat kat dia, mudah-mudahan dia mau berubah. Seperti Nabi Musa dibela oleh Firaun jadi anak angkat, dia pergi jumpa dan dia utarakan perintah Allah yang Allah perintahkan. Silakan. Tapi kalau tidak, teruslah terlibat. Jangan terlibat dengan maksiat dan sebagainya. Okey. Yang keempat, belajar. Apa yang kita kurang sekarang ni? Ini akan jadikan pengisian. Bila kita isi, benda lain keluar. Macam, contoh kalau masih ingat lagi, tempoh hari, dalam kuliah lepas, saya kata bila kita nak ubat kita ni, kalau kita kedekut, jadikan pemurah. Bila kita jadi pemurah, dengan sendiri kedekut akan keluar. Macam itulah. Bila masuk tenang, maka resah akan keluar. Dia akan jadi begitu. Bila masuk amal baik, maka amal buruk akan tinggalkan kita. Dia begitu sifat dia. So, kita kena belajar. Sebab bila kita belajar, jahil akan keluar. Yakin akan masuk. Ilmu akan masuk. Keyakinan masuk, keraguan akan tinggalkan kita. Ini cara kita buang hal-hal yang boleh merosakkan kekosongan dalam hati kita, yang boleh menimbulkan stres ni. So, belajar. Kita tengok kalau kita kurang lambat tauhid, kelas-kelas tauhid online ni banyak tuan-tuan. Guru yang sangat bagus-bagus. Percuma pula kelas dia lagi. Daripada asas sampailah pada taranum. Ambil yang asas dululah. Yang kita rasa yakin boleh jadi imam dalam rumah kita selama ni kita elak-elak kan. Malu kat anak kita baca lebih baik daripada kita. Kan? Isteri kita bacaannya lebih baik daripada suami. Nak belajar dengan isteri, malu pula. So, kita ambil kelas tu. Ni time dia tuan-tuan, tengah pandemik ni, Tuhan bagi betul sekolah kat kita ni. Rugi kalau kita tak belajar. Kalau kita keluar pada pandemik, katalah esok lusa, bulan lepas ni, semua balik normal balik, kita back to square one lah. Tak dapat apa pun tuan-tuan. Sayang kan? Sayang semua tuan. Umur kita. Sebab kalau kita hilang duit, kita boleh esok kita usaha-usaha buat apa-apalah untuk ganti balik. Berganda pun boleh duit kita yang hilang. Tapi kalau masa, tak boleh kutip tuan-tuan. Masa tu kita tak isi dengan suatu yang berharga. Kita mati, Tuhan tak tanya pun umur hang 60 ke? Umur kau 40. Terasa tak adil lah. Tak, Tuhan tanya macam mana kau mengisi umur. Sangat penting tuan-tuan. Pengisian tu. Okey. Yang kelima. Masa kita sikit sangat ni. Tapi tak apalah. Kalau saya cuba tengok. Yang kelima, kita kena start tuan-tuan. Belajar memahami Al-Quran. Ni bab khusus lah. Tadi itu bab ilmu biasa. Ilmu fardu ain dan sebagainya kan. Kita tengok kita kurang apa. Bab tauhid. Kita tak belajar cara bersungguh lepas ni. Sebelum ni kita start lah belajar. Sampai kita boleh cerita cara mudah pada anak-anak kita. Yang kata Allah tu wujud tu macam mana? Kita boleh tunjuk contoh. Buat letrik tu apa kan. Macam dry cell kita buat kat sekolah dulu tu. Suruh dia sentuh dengan tangan. Rasa letrik. Mana ada elektrik? Ada. Lama dia tak nak sentuh dah. Mana ada? Ada. Tak nampak pun. Ada. Macam itulah. Kita tengok alam, tengok pokok kayu. Ada tak Allah? Ada. Ini cara mudah nak bagi budak yang sesuai dengan umur dia memahami kewujudan Allah. Dalil akli itu. Dalil akal. Dalil akli. Dalil nakli dengan bentuk nas lah. Ini bab keyakinan. So kita tengok kita kurang sudut apa tuan-tuan kan, sebab bab tauhid antara perkara penting tuan-tuan. Orang belajar tasawuf, belajar tafsir hadis kan, belajar tentang fiqh. Tapi tauhid ni pasal kelas dia jemu, dia mudah nak mengantuk kadang orang. Susah, tapi kita cubalah tuan-tuan tengok kita kurang kat mana. Itu yang saya nak pesan sangat-sangat tu. Sebab dia akan jadikan jiwa kita tenang melalui hidup. Kita tahu Tuhan perhati kita. Kita tahu kita ni adanya Allah. Allah sedang mengawal. Allah tahu hal ahwal hidup kita ni. Tuhan tak bebankan kita lebih berat daripada kemampuan yang kita mampu tanggung. Dia Tuhan kita. Dia bagi takat padan je. Okay, tuan-tuan. Quran ni, bab tadi ni, yang kelima ni, cara untuk kita nak atasi ialah Quran. Quran ni sebab disebut syifa wa rahmah. Dia ubat dan juga dia rahmat bagi kita.
Rajin baca tuan-tuan. Baca saja pun dah pakai. Dengar pun dah, alhamdulillah dah. Lagi kalau baca. Saya tak nak bawalah menceritakan tentang ayat, tentang hadis yang panjang. Cuma saya nak cerita segi kejiwaan ni. Sebab dia daripada Allah. Quran ni, mudah kita faham macam ni. Dia tak ada pembohongan, dia tak ada fitnah. Bila kalamullah, tak ada. Artinya, setiap huruf tu akan beri kesan pada diri kita. Dia akan beri kesan. Sebab tu kalau saya suka katakan berkali-kali saya sebut, kerana saya akan sebut lagi tuan-tuan, sampai dia boleh melekat betul. Sebab tu kaedah saya dididik untuk jadi baiklah. Saya nak jadi baik. Bila kita jumpa dengan orang baik tu pun kita kena ambil kaedah. Sampai sekarang pun. Jangan kita rasa kita ni cukup. Kadang kita belajar dengan orang biasa-biasa, dia cerita satu, Masya Allah, hak tu yang kurang dalam diri kita. Saya jumpa satu orang, dia kata apa? Ambil Quran, dia kata, baca waktu subuh. Jangan guna handphone. Saya nak ulang balik hari itu kita sebut dah. Dan berapa kuliah di cara offline di surau pun. Bila lepas subuh tu, kita bangun pergi ambil mushaf. Reti kaki kita langkah, kemudian tangan kita pegang. Kita duduk, mata kita tengok. Mulut kita baca, telinga kita dengar. Tuan nampak tak? Seluruh panca indera kita di awal pagi sebelum bertemu dengan orang ramai, sebelum mulut salah bicara, sebelum mata salah pandang, sebelum telinga silap mendengar, sebelum hidung tersalah bau, sebelum panca indera kita ni bertindak, kita kawal dia dulu dengan Al-Quran. Masya Allah. Awal pagi. Baca kadang kita rasa boleh continue besok, yang kita boleh istiqamah. 3 ayat, 5 ayat, 7 ayat. Satu page sebelah muka tu. Baca. Ni saya nak sebut segi bacanya saja. Kalau kita rasa payah sikit, kita pasanglah CD. Ataupun tengok dulu kontur baca. Kan? Syekh mana-mana yang bagus bacaannya, ataupun orang Malaysia Tengah Khori yang bagus, kita ikut cara dia baca. Kita buka perlahan cukup tak kat telinga kita. Kalau kita seorang lah, kalau ramai dalam bentuk jamaah, kita buat bacaan dalam rumah kita, itu paling baik tuan-tuan. Masya Allah. Jadikan rutin lepas subuh, semua orang akan pegang Quran. Sebelum pegang yang lain, sebelum pegang pinggan makan, sebelum pegang garpu, sebelum pegang buku, kan dia nak buat apa-apa kan. Sebelum kita duduk kat office kita yang kita akan buat work from home ni, kita buat yang tu dulu. Masya Allah. Jadi bagus kita sepanjang hari tu, tuan-tuan. Rumah kita jadi tenang. Wallah. Mulakan awal pagi. Ni kaedah. Yang ke-6, istiqamah. Nak bagi satu benda tu dia jadi tenang dalam diri kita, kita buat sampai nafsu kita akhirnya tunduk. Tu jadi tenang. Lagi nafsu tu tak tunduk, dia boleh kuasai. Payah tuan. Kita rasa berat nak buat tu. Tapi kalau kita buat, waktu Tuhan minta kita buat, Allah campak dalam diri kita tenang. Nak dapat nafsu mutmainnah tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tu. Allah redha, dia pun redha. Jiwa yang tenang tu tuan. So nak bagi jiwa ni dia tenang tu tuan, kita istiqamah. Buat sikit-sikit tapi banyak jenis. Kan yang kita boleh buat banyak ah. Kita baca Quran sampai 1 juz esok, dah tak baca dah. Buat tahajud sampai 12 rakaat seminggu, lepas tu tak buat langsung dah. Allah sayang dah tuan. Sebab dia ada mood dia. Sebab kita kalau tak soleh, dia moody. Nak bagi duduk lain orang soleh tu, kita kena buat satu benda tu, buat sikit-sikit. Lepas tu baru kita naikkan. Sampai 3 bulan kita boleh maintain, baru kita tingkatkan pergi. Kalau contoh solat, naik lagi 2 rakaat. Duha, start dengan 2 dulu. Rasa payah tu pun buat dekat-dekat. Pukul 12 tu buat. Rasa payah time tu. Tak apa, buat pukul 8. Kan duduk di rumah kan. Zuhur ni kau nak kira, duha ni kau nak ikut time dia masuk 30 minit lah. Selepas daripada syuruk. So kalau syuruk pukul 7.30 lah contoh. Mana 7.30? Pukul 7 lah kata. So pukul 7.30 tu boleh buat lah. Kalau syuruk pukul 7 suku, 7.45 boleh buat dah. Sebelum kita masuk office tu boleh buat. Kan? Office kat rumah ni. 2 rakaat.
Buat yang tu dulu. Yang penting dapat istiqamah. Payah tuan-tuan. Nak sampai dekat 3 bulan tu, sebulan dia dah rasa letih. Tapi lepas masuk 2 bulan, kita dah start rasa tenang. Lepas 3 bulan, kita tak boleh tinggal dah. Macam orang nak hafaz Quran, tuan-tuan tengok anak-anak kita ingat senang tuan-tuan. Dia masuk 10 tu okey, dia masuk 15 juzuk, dia mari jemu sejemu-jemunya. Berat tuan-tuan. Melainkan orang yang Allah tolong. Tapi dia push diri dia sebab tengokkan kawan tu, dia kena ada faktor jamaah, duduk di rumah dia payah sikit ni. Ustaz-ustaz semua kata, Allah, macam mana ni? Siapa nak tasmik budak ni? Online tak tu? Nak tengok dia beradab tak beradab pula baca. Bukan senang mak ayah nak push lah tu. Dia environment. Bagi yang dah tetap diri dia nak tu, tak ada masalah. Tapi budak macam tu pun, kalau dia maintain, dia tak larat kan, dia jemu kan, dia maintain. Nak sampai 20 juzuk, lepas 20 juzuk tu, dia rasa nak habiskan cepat. Dia rasa mood dia datang lain. Mana cerita mood ni, bila kita tak soleh. So, bila kita tak soleh, kita perlu dia punya pushing factor dia. Kena kekal buat sampai 3 bulan. Lepas tu dia okey. Tu dia kena ada kawan tu kan. Dalam suasana pandemik ni, kena ada kawan, call. Kan? Nak jadi orang baik, kena gitu lah. Kalau kita duduk di rumah, isteri kita, suami kita, anak-anak je kawan kita. Lepas isyak, kita akan baca surah Al-Mulk contohnya. Gitu kan? Lepas maghrib, lepas subuh, kita akan baca surah 10 ayat, surah Kahfi. Kan? Macam tu lah kita buat. Lama di sikap kita jadi tabiat. Da'bus salihin. Jadi budaya orang-orang salih. Budaya orang salih, dia istiqamah buat kebaikan. Lepas tu dia tingkat. Istiqamah tu dia tingkatkan. Yang ketujuh, rajin berdoa. Sentiasa meminta kepada Allah. Sampai kita boleh bercakap dengan Allah, tuan-tuan. Boleh bercakap. Ya Allah, ni sabri, ya Allah. Kalau aku tak minta, kau pun tahu kan, diri aku, kau lebih tahu sebab kau Tuhan aku. Tapi aku perlukan kau, ya Allah. Aku datang ni kerana aku lemah. Aku minta kau kuatkan aku. Aku banyak hajatku. Kadang-kadang aku minta, aku pun tak tahu hajat tukah yang aku perlu. Kau lebih tahu, ya Allah. Mana yang kuranglah hajatku ni, kau cukupkanlah. Mana yang tak sempurna dalam doa aku ni, kau sempurnakanlah. Cakap macam tu lah. Tu kan doa tu. Kita minta lah apa kita nak minta. Ya Allah, aku ada anak 7 orang. Anak sekian-sekian ni. Sampai kita boleh cakap label macam tu. Baik, ya Allah, pelajarannya, tapi akhlaknya kurang. Tolong, ya Allah. Aku lemah, aku silap banyak dalam membesarkan dia orang. Ada anakku yang terasa dengan aku kurang bagi kasih sayang. Ada anak aku yang boleh tahu aku sayang anak siapa dan kurang pada anak apa. Aku lemah, ya Allah. Dan suasana macam ni aku banyak belajar silap aku. Kau tolong bagi pada aku semula, ya Allah, kekuatan untuk aku dapat jadikan rumah tangga aku ni rumah tangga yang kekal sampai ke jannah. Jangan ada seorang pun daripada ahli keluargaku yang tercicir namanya daripada senarai ahli syurgamu, ya Allah. Doa, tuan-tuan. Doa macam tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita nak buat lepas semayang, kadang dia tak boleh keluar. Bila kita berdepan dengan seorang tu, jangan nanti tempat. Duduk kat dalam rumah kita, tengok isteri kita duduk masak, ya Allah. Inilah wanita yang kau hadiahkan kepada aku, ya Allah. Aku tak mampu nak balas jasanya, ya Allah. Kau sihatkanlah dia. Sampai ada orang tengok kata, ya Allah, jika datang kematianlah nak menjemput, ya Allah. Biarlah umurnya lebih panjang daripada aku. Kerana aku lihat, ya Allah, adanya dia damai hati anak-anak. Hebat. Kau panjangkanlah usianya, ya Allah, dalam keadaan sihat tubuh badannya. Kau temukanlah aku dengan dia dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Rajin. Tak. Bagus, tuan-tuan. Hati kita memang rasa tenteram sungguh. Sebab kita cakap dengan Allah kan. Allah nak dengar benda macam tu lah. Minta dengan dia dalam bentuk yang macam tu. Buat dalam bentuk macam kita berbicara. Kadang ada orang tengok orang tua, dia bercakap. Tengok je orang tua, ya Allah. Mak aku dah tak ada, ayah aku dah tak ada, ya Allah. Kalau dia orang ada lah, ya Allah. Banyak aku nak buat. Aku rasa aku dah salah banyak dengan dia orang. Kau izinkan aku, ya Allah, untuk aku jadikan anak-anakku ni anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan mereka ni lah, ya Allah, memberatkan timbangan aku nanti ketika menghadap-Mu, memberi pahala pada mak dan ayah aku yang menjadikan aku dapat kenal Engkau ni, ya Allah.
Tuan, ini hebat tuan. Minta nak Allah. Apa-apa yang kita rasa kita kurang, kita nak, minta. Doa ni satu benda yang sangat hebat. Ad-doa silahul mu'minin. Dia senjata orang mukmin. Senjata tuan-tuan. Senjata kerti apa? Kita ada kekuatan kat kita. Ya Allah, setiap hari berlalu ni, aku cuba nak taat kat engkau. Tapi datang syaitan ajak aku untuk derhaka kepada engkau. Dan aku kalah, ya Allah. Aku bukan tak buat, tapi aku suka takhirkan. Engkau pun tahu kan, ya Allah. Pada aku boleh buat awal, tapi aku takhirkan. Macam tu lah. Aku boleh beli barang, ya Allah, dengan jumlah yang banyak. Aku tulis 10, aku beli sampai 15. Boleh cakap macam tu tak? Dengan Allah. Boleh. Tapi kalau untuk engkau, aku berkira betul, ya Allah. Bulan lepas dah bagi kita, bagi lebih. Hak ni, cover hak lepas lah. InsyaAllah, tuan-tuan, kalau kita rajin buat begitu, jiwa kita jadi sangat-sangat bagus. Sebab apa saja kita sangkutkan dengan Allah. Lama-lama, tuan-tuan, apa yang kita dapat kurang, tak apa, ya Allah, kurang tak apalah. Asalkan jangan kurang bahagian aku di hari akhirat nanti. Tak sampai label macam tu lah. Kita nampak sana dah. Bila kita rajin, kita jadi begitu lah. Hati tu tak nampak dah dunia. Dia kecil dah bahagian kita kat dunia ni. Kita jangan terlepas bahagian di akhirat je. Sikit-sikit hal remeh-temeh kita tak dapat, kita kurang dapat, kita tak kisah dah. Malah kita nak memberi pula lagi. Tu dah sampai level, Masya Allah, duduk atas lain orang-orang soleh dah tu. Siapa yang digembirakan Allah, tuan-tuan, dengan syurga, nampak dah dia al-jannatul ajilah. Tuhan bagi ketenangan lalu hidup di dunia ni. Dia tak kisah pun dah. Dia fikir apa dia nak buat sebaiknya dah untuk nak balik. Penutup kata saya di sini, tuan-tuan, saya nak sebut satu kan, tuan-tuan. Tak rugi, tuan-tuan, sebenarnya. Kalau kita buat kebaikan-kebaikan dalam hidup, sebab dia akan jadikan kita bagus. Ada seorang Bilal di satu negeri, saya tak sebut, tuan-tuan, sebab saya tak naklah nanti isteri dia ke dan siapa orang keliling ni. Dia ni, tuan-tuan, kalau time marhaban ke kan, akan adalah dia suka pergi. Dia tak kisah orang nak bagi ke tak. Tapi dia suka sungguh dengan marhaban. Memuji-muji Rasul dan sebagainya dalam majlis perkahwinan ke kan. Dulu-dulu orang buat begitu. Malah kalau di masjid orang buat maulid di Rasul ke, dia pergi surah dia pun bagus. So dia suka sangat buat. Sampai dia sakit, tuan-tuan. Dia sakit ni. Orang kata nak kata koma ke. Tak sedar. Tapi mulut ni duk baca je. Maulid di Daiba'i, Barzanji ni duk baca je. Masya Allah. Sampai hari dia mati. Mati orang tanam lah, orang puji lah dia gitu. Habislah kisah. Tapi yang risau isteri dia, kenapa? Dia duduk atas tanah orang. Orang tu bagi dia duduk. Sebab orang tengok dia ni jadi Bilal masjid. Lepas tu dia pula dekat dengan masjid. Orang tu kata tak apa, saya bagi duduklah atas tanah saya ni. Supaya tak terganggu daripada jauh nak pergi kenderaan pun tak ada. Dia orang susah. Sampai dia ada motor lah. Dia orang belikan kat dia kan. Bagi kat dia motor. Isteri dia, anak-anak yang besar duduk atas tempat tu sampai anak dia pergi sekolah. Bila dia mati, susah hati isteri dia. Suami dah tak ada, nak buat macam mana ni? Dengan anak pula lagi. Tuan-tuan tahu seminggu masa berlalu, susah hati nak balik kampung. Mak dia bukan orang senang. Dah tak ada pula lagi. Tanah tu tak ada pun di kampung pun. Datang tuan tanah. Risau lah. Tuan tanah kata apa? Puan ikut saya. Puan ikut saya pergi ke pejabat tanah. Saya nak tukar nama ni kepada nama puan. Masya Allah. Memuliakan Rasulullah. Buat dia kebaikan, tuan-tuan. Atas apa yang kita mampu buat. Tuhan bukan pandang banyak atau sikit. Tapi apa kita sebut 7 perkara tadi, tuan-tuan. Lakukanlah sebaiknya. Allah ada cara nak beri pada kita. Belum di akhirat, di dunia lagi. Allah tunjuk dah tanda-tanda kasihnya Allah kepada kita. Tuan-tuan, suami tak dapat kan? Suami dapat gembirakan. Puas hati dia. Tapi isteri dia dapat ganti. Allahu Akbar. Hebat kan? Baik, tuan-puan, saya berhenti kat sini. Mudah-mudahan apa kita sebut ni dapat berikan kepada kita beberapa manfaat yang besar bagaimana nak mengubat hati kita ni jadi bagus, tuan-puan, jadi tenang. Lepas kita cakap stres kan, ni ubat ni lah. Mudah-mudahan Allah membantu kita semua, tuan-puan, dalam suasana yang begini. Diberikan hati yang lapang dan tenang melaluinya. Allah kawal diri kita. Kita jadi orang yang selamat, tenteram, salim. Hati kita ni melalui suasana seperti ini. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran pada kita sesuatu yang besar. Allah maaf dan ampunkan kesalahan kita jika ini berlaku di atas banyak kesalahan kesilapan kita. Masih lagi tak selesai hal ini.
Allah sembuhkan teman-teman kita, jiran kita, umat Islam yang sedang dilanda musibah dan sedang sakit sekarang ni. Allah beri kesabaran pada mereka dan keluarga mereka dalam suasana seperti ini. Mudah-mudahan Allah tinggikan darjat mereka yang dah kembali kepada Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah rahmati umat Islam di Malaysia ni. Dan mudah-mudahan Tuhan berikan kepada kita ganti sesuatu yang lebih baik, kalau tak di sini pun di sana nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.